Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan Tuan Pengerusi, Ahli Jawatankuasa, Surau Pedas Perdana, Imam Bilal, seterusnya para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik. Yang pertama-tama sekali, marilah sama-sama saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan untuk kita sama-sama memperbanyakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana di antara tanda orang yang dapat hikmah, orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia hikmah, adalah tanda dia adalah orang itu dia sentiasa bersyukur. Hikmah tu apa? Hikmah tu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan tu apa? Kebijaksanaan berkenaan perkara-perkara yang penting bagi seseorang manusia. Seorang manusia itu dia tahu benda yang paling penting bagi dia, dan dia tahu pasal tu, dan dia tahu macam mana nak laksanakan. Jadi orang ini kita panggil dia dapat hikmah. Dan antara contoh orang yang Allah Subhanahu wa taala beri hikmah di dalam Al-Quran adalah nama dia Luqman, Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, Allah cerita dalam Al-Quran, Allah cerita walaqad atayna Luqmanal hikmah walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Sungguhnya benar-benar telah kami beri kepada Luqman itu al-hikmah. Al-hikmah, Allah Ta'ala benar-benar telah berikan kepada Luqman itu al-hikmah. Lalu perkara pertama yang Luqmanul Hakim ini buat apa dia? An yashkur lillah. Dia itu sentiasa bagi tahu diri dia, bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi itu antara tanda orang yang ada hikmah, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia hikmah. Dia itu sentiasa ingatkan diri dia, bangkit pagi lebih utama daripada dia siram pokok, goreng cekodok, kan, apa lagi kita buat, basuh kereta ke, siram kereta ke, lebih utama daripada tu dia ingatkan diri dia, syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tanda orang-orang yang diberikan kepada Allah hikmah, yakni dia boleh tahu benda yang lebih utama kepada dia. Kalau dia tak kalau dia tak goreng cekodok pagi tu pun, dia still boleh masuk syurga, kan? Iaitu dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi SAW sebut, man asbaha aminan fi sirbihi, siapa yang bangkit, siapa yang berpagi aman pada tempat tidurnya, dia bangkit pagi dalam keadaan aman, rumah dia tu aman, mu'afan fi jasadih, badan dia sihat, wa indahu qutu yaumih, dan hari tu ada bondo nak makan, fa ka'annama hizat lahu dunya. Sesungguhnya seolah-olah Nabi kata orang yang macam ni aman, lepas tu badan sihat, ada bondo nak makan, kan, 3 bondo ni semuanya telah, seolah-olah dia ni telah dibentangkan kepada dia ni dunia. Jadi kita bersyukur, bersyukur kepada Allah SWT kadang-kadang di atas nikmat yang kita tak perasan pun kadang-kadang, aman, sihat, ada bondo dalam peti ais, kan, itu pun kita terlupa kadang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi bulan lebih so saya tak datang, kan, sebab inilah alhamdulillah Allah Taala beri kepada saya anak setelah kembar lelaki, kembar dua lelaki, alhamdulillah. Setelah sama dulu, setelah 9 tahun, 9 tahun, yang ni kahwin tu dah 9 tahun, dah masuk tahun yang ke-10 lah. Jadi alhamdulillah Allah Taala beri rezeki lah. Jadi baru sangat lahir anak, kan, jadi tak sampai lah nak datang, kan. Jadi lama pun 9 tahun tu tuan-tuan. Kalau kita banding mau kawan kita, jiran kita, saudara mara
70 tahun tu, betul. Sebab tu kadang-kadang anugerah ni ataupun rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita jangan banding dengan orang yang dahulu ataupun orang yang copek, jangan. Yang kita jangan banding macam tu. Kita pun jangan banding sebenarnya, tapi bila kita nak banding pun kita banding orang yang kurang dapat daripada kita. Kita banding macam tu. Bukan tujuan nak compare, nak banding tu, tak, tapi supaya mengingatkan diri kita supaya bersyukur jugalah. Allah Ta'ala beri juga kat saya ni, alhamdulillah. Itulah. Kalau kita nak banding mau jiran tadi mungkinlah rasa lama kan, mau kawan-kawan. Tapi kalau kita tengok balik dalam Al-Quran, Nabi ni antara yang lambat, ramai Nabi yang dapat anak lewat. Ramai. Antaranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ketika mana malaikat dalam Al-Quran cerita, apabila malaikat lalu, malaikat nak pergi hancurkan kaum Lut. Kaum Lut nak hancurkan kaum Lut, tapi dia lalu rumah Nabi Ibrahim dulu untuk beritahu kepada Ibrahim, engkau akan diberi Ishak. Anak Nabi Ibrahim, salah seorang dia nama dia Ishak. Malaikat beritahu Ishak. Lalu Quran bagi tahu isteri Nabi Ibrahim ni tergolak. Fadhahikat zawjuha. Tergelak Nabi isteri Nabi Ibrahim. Dengar tu malaikat bagi tahu kan. Dia kata apa? Wa ana ajuz. Macam mana aku nak dapat anak sedangkan aku ini ajuz. Ajuz maksud dia perempuan tua yang dah tak larat. Ajuz perempuan tua, nenek lah. Tapi nenek sekarang, nenek muda pun ada kan sekarang. Kan sekarang dulu-dulu pun nenek muda kan. Tapi maksudnya nenek yang dah tua lah kan. Dikatakan Nabi Ibrahim dapat Ishak lebih kurang umur dia 70 tahun. 70 kan. Wa ba'li, kata isteri tadi, wa ba'li syaikha, dan suami aku ni syaikh, orang tua kan. Macam mana nak dapat anak? Lagi siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun sama. Dalam Quran ni ikon yang nak minta anak ni Nabi Zakaria. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Itu antara doa Nabi Zakaria. Tuhan aku, jangan tinggalkan aku ni seorang-seorang. La tadharni fardan, jangan tinggalkan aku seorang-seorang. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik orang yang mewarisi. Allah Ta'ala mewarisi segala benda. Kita mati, Allah Ta'ala waris tanah kita. Allah adalah habis manusia, siapa yang waris semua sekali? Allah Ta'ala lah pewarisnya. Jadi dia sebut nama Allah Al-Waris. Ya Allah, jangan tinggalkan aku seorang-seorang, berilah seorang waris kepada saya. Lalu Zakaria ni lepas tu ketika mana dia jaga Maryam. Maryam ni mak kepada Nabi Isa kan. Dia tanya, dia masuk tempat Maryam tu, dia nampak ada rizqa, ada makanan lah, maknanya buah-buahan. Dalam riwayat dia kata buah-buahan yang bukan pada musim kan. Ada zaman dulu, sekarang ni bolehlah kita jumpa durian sepanjang tahun. Dulu mana boleh kan. Jadi kalau misalnya ada buah yang keluar daripada musim kan, Zakaria masuk ke tempat Maryam beribadah tu. Dia kata, anna laki hadha, mana kau dapat bola-bola ni? Apa Maryam bagi tahu kepada Zakaria? Anna laki hadha, qalat huwa min indillah. Dia bagi tahu ini dari sisi Allah. Maryam bagi tahu kepada Zakaria. Jadi Zakaria rasa, ush, sampai ni hebat ni. Lalu Zakaria dekat situlah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Kat situlah Nabi Zakaria minta kepada Tuhannya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Tuhan aku, berilah kepada aku ini seorang zuriat yang baik. Zurriyatan thayyibah, zuriat yang baik. Zuriat ni zuriat ni kita kena tahu maknanya. Harapan kita yang paling utama bukan handsome, bukan. Handsome budak ni comel, gomok, bukan yang tu. Apa dia? Thayyibah, yang baik. Thayyib, yang baik. Bukan. Sebab dalam suratul Kahf, ingat tak Nabi Khidir bunuh apa? Bunuh budak tu. Sebab nanti mak dia akan kufur sebab budak tu. Lalu Nabi Khidir bunuh budak tu. Jadi anak boleh menjadi punca kepada apa ni, rosaknya mak ayah. Tapi lebih utama daripada tu, kita kena ingat anak yang penting adalah tayyib, baik. Dzurriyyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doa.
Lepas tu malaikat pun panggil, fanadat sul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dan malaikat pun panggil Nabi Zakaria ketika mana dia tengah berdiri solat malam, satu malam tu, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah nak beri berita gembira kepada engkau diberikan seorang anak yang nama dia Yahya. Nabi Zakaria dapat anak Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Betul dia cakap apa? Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Dia beritahulah, Tuhan, macam mana pula dia boleh dapat anak ni? Padahal dia minta tadi kan. Dia minta macam mana pula boleh dapat anak ni? Waqad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Sesungguhnya aku ini telah sampai pada umur orang tua dan isteri aku bukan sekadar tua, akhir, yakni mandul. Aku dah tua, bini pun mandul. Lalu apa Allah SWT bagi tahu balik kepada Zakaria? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikian Allah buat apa yang dia mahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tak ada rezeki, kadang-kadang copet, kadang-kadang lembek. Tapi anak ni dalam Al-Quran, perkataan yang dipakai dalam Al-Quran untuk anak, ya Allah beri dan anak, Allah beri kau anak, tahniah dapat anak, semuanya perkataan dia adalah wahaba. Wahaba, Rabbi habli, beri kepada aku kan. Lepas tu kita doa, ingat tak? Rabbana hab lana, Rabbana hab lana min azwajina. Itu hab itu datang daripada perkataan wahaba. Wahaba tu apa? Hadiah. Wahaba tu adalah pemberian tapi macam hadiah. Jadi bukan, kadang-kadang bukan semua orang dapat hadiah. Ada orang dapat hadiah copet, ada orang dapat hadiah lambik, kan? Jadi kalau tak dapat ataupun kalau lambik dapat, boleh kau marah? Apa pasal tak bagi saya hadiah? Tak boleh kan? Hadiah dia bukan gaji. Kalau gaji boleh marah sebab kita dah buat kerja. Tapi kalau hadiah tak boleh marah. Kalau ada. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Jadi demikianlah. Jadi itulah sebab nak cerita apa tadi. Sebab Tabik datang tadi kan. Jadi nak cerita anak ni adalah kurnian Allah Azza wa Jalla kepada diri kita. Alhamdulillah dapat anak, tuan-tuan dapat cucu kan. Atuk ramai cucu kan. Mai cucu kan. Alhamdulillah. Semua tu adalah kurnian Allah Azza wa Jalla. Anak-anak ni ataupun cucu-cucu ni pun bukan seronok lambang kemegahan, bukan. Dia bukan lambang kemegahan. Dia adalah harapan kita. Sebab masyarakat Arab dulu, dia memanglah kan, dia kalau dia ni adalah seorang manusia yang keturunan dia kaya, pertama sekali kalau dia kaya, dia keturunan pun ramai, kadang-kadang kabilah dia tu akan dinasabkan balik kepada nama dia. Nama dia. Kalau tidak, dia akan nama ni lah Bani Kinanah. Kinanah tu kan, Kinanah tu mesti someone. Bani Nadar contohnya kan, Nadar tu mesti someone. Jadi itu adalah lambang dia, lambang kehebatan dia. Sampai keturunan Nabi pun kaum tu, kaum apa nama dia? Quraisy. Quraisy juga adalah satu orang yang sebenarnya yang mempunyai harta dan juga anak yang ramai. Yang tu lah. Tapi kita orang Islam bukanlah itu yang kita nak kan. Hebat kau kan anak ramai kan, macam orang Cina kan, dia ramai keluarga kan. Tapi kita bukan. Kita harap semua itu adalah harapan kita, doakan kita supaya kita ini dapat kebaikan di alam. Ketika kita tak ada tu, mereka lah yang akan doakan kita kan. Sebab tu doa kita Rabbana, kita baca lepas sembahyang apa? Doa kepada ibu ayah apa? Rabbighfirli wa liwalidayya tu kan. Tapi kalau baca untuk ramai, kita tak boleh baca Rabbi kita kena baca Rabbana. Rabbana ighfir lana wa li rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina ataupun wa liwalidaina warhamhuma ataupun warhamhum kama rabbayana ataupun kama rabbawna shighara. Itu baca Rabbana ighfir lana dzunubana Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Yang itu adalah doa. So dengan harapan anak yang ramai, banyaklah doa yang dapat kepada kita. Okey. Saya ni sebenarnya kan heran kan, tiba-tiba 9 tahun nampaklah dapat ni. Sebenarnya saya ikhtiar lah. Saya pergi klinik ni, klinik kesuburan tu.
saya buat IVF sauna. Tahu kot, orang perempuan tahu IVF kot. Orang lelaki tak tahu bodoh IVF ni kan. IVF ni dia senyawakan kat luar. Dia senyawakan kat luar, bawa masuk balik. Yang tu ikhtiar lah tuan-tuan. Ikhtiar kita untuk dapat. Jadi ikhtiar ni pun kan kadang-kadang tuan-tuan, atas nama ikhtiar ni ada orang, kita bukan apa, kita ikhtiar kan. Ikhtiar tu dia mesti ada kaitan dengan proses tu. Contohnya kalau kita nak dapat anak, kita pergi klinik jumpa doktor, klinik kesuburan ke, itulah kaitannya untuk dapat. Bukanlah kita ni apa ni, tanam pokok ni, letak tanam pokok belakang rumah, kita ikhtiar. Itu bukan ikhtiar, itu tak ada kaitan kan. Ada tak? Ada. Lalu bawa hampaian. Ada tak orang buat macam tu? Kalau nak dapat anak ni lalu bawa hampaian lah. Tak ada fenomena itu, bukan ikhtiar, itu khurafat nama dia. Kepercayaan mengarut. Bila kita ikhtiar, kita kata ikhtiar tapi kita buat benda-benda yang tak ada kaitan dengan proses tu, maknanya itu kita bukan ikhtiar, kita buat khurafat nama dia. Dia mesti ada kaitan dengan proses. Dengan proses tu lah. Selain daripada bila kita nak sesuatu, kita doa kepada Allah. Kedua, kita ikhtiar tu, kita ikut proses tu, ada kaitan lah. Ada kaitan. Kalau nak dapat anak, makan pucuk ubi ke apa, pucuk akar kayu ke, mungkin lah. Ada kaitan lah. Bukan tanam pokok kelapa belah kiri rumah. Tak ada. Itu tak ada kaitan. Yang tu khurafat. Macam mana Raja Bomoh buat, tuan-tuan tengok ke video tu, Raja Bomoh tu kan. Apa dia buat? Dia doa, lepas tu kita letak. Dia selalu dulu pakai buah kelapa kan. Kita ikhtiar. Dia cakap tau, saya dengar tu, kita ikhtiar. Atas nama ikhtiar dia buat benda-benda yang tak ada kaitan. Itu bukan ikhtiar tuan-tuan. Itu bukan ikhtiar. Ikhtiar dia mesti ada kaitan dengan proses. Dia bubuh goreng, ada 7 jenis bunga, tak ada mana-mana. Dia tuan-tuan, kita patah balik lah apa yang kita nak belajar hari ni tuan-tuan. Ya. Urut ada kaitan. Ada kaitan lah dengan proses kan. Benda tu ada kaitan dengan proses. Betul lah, itulah ikhtiar. Dia jangan yang tak ada kono-mono kan. Tak ada kono-mono. Sapu rumah sebelum masuk waktu maghrib. Kan yang tu tak ada. Tak boleh dibukti. Selagi mana tak boleh dibuktikan dia adalah ikhtiar yang ada kaitan, dia bukan ikhtiar. Dia adalah mengarut. Okay. Saya bukanlah anti semua benda, tapi ada manusia ini berusaha di atas kadar dia kan? Dia tak boleh usaha macam magic, tak. Dia tak boleh magic kan? Yang magic tu hanyalah doa dia. Yang lain tu mesti ada kaitan kan? Maryam ketika mengandung Nabi Isa, pokok kurma, tuan-tuan pernah tengok pokok kurma? Pokok kurma ni agak-agak kalau kita pegang boleh jatuh tak buah? Tak boleh kan? Tapi apa Allah suruh Nabi Maryam ketika dia nak bersalin Nabi Isa dulu, lepas bersalin tu dia ponek kan, perempuan bersalin, boleh ke? Allah suruh wahuzzi ilaiki bijiz'in nakh tusaqit alaihi rutaban janiyya. Kalau nak jatuhkan pokok tu pun Maryam, walaupun dia mengandung itu secara ajaib, Allah Ta'ala bagi dia mengandung tu tapi bila nak makan, boleh tak Allah Ta'ala datangkan terbang dekat dia buah kurma tu? Boleh, tapi tak. Allah Ta'ala suruh goncang pokok tu, huzzi, goncang pokok tu supaya boleh jatuh. Walaupun dia tak larat, dia goncang sikit, jatuh lah. Tapi mesti ada, ikhtiar tu mesti ada kaitan dengan proses nak dapat buah kurma. Okey tuan-tuan, lama nak. Okey, kita bacalah sikit. Jadi hari ni tuan-tuan, kita dah habis kita selama kita kuliah kat sini, kita baru belajar 2 surah saja. Bukan belajar lah, kita tadabbur 2 surah saja, iaitu surah Al-Fatihah dengan surah Wat-Duha. Surah At-Duha, 2 surah ni dah habis dah kan. Kita belajar. Last hari tu apa? Last ayat surah Wat-Duha. Apa ayat bunyi tu? Last tu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan manakala dengan nikmat Tuhan kamu, maka ceritakan. Okey. Bi wa amma bi ni'mati rabbika. Tuan-tuan, bi dalam bahasa Arab ni ada 20 makna. 20 lebih makna bi tu. Kan kita tahu bismillah. Apa maksud bismillah? Dengan nama Allah, bismillah kan. Bi tu dalam bahasa Arab ada 20 lebih makna. Wallahi
wa billahi wa tallahi. Apa maksud bi kat situ? Demi. Dah dua kan. Wallahi kan kita sebut wallahi, wa tu demi tu. Wallahi, wa tu maksud dia demi. Billahi, wallahi, wa billahi, bi itu maksud dia demi. Jadi kita boleh bezalah, kita tengok struktur ayat tu kita boleh tahu. Oh, bi ni bukan dengan, yang ni bi demi. Okey. Dan ada juga bi yang maksud dia kerana. Kerana. Bi pun ada maksudnya kerana. Jadi ada ulama bahas wa amma bi ni'mati rabb, dan manakala kerana nikmat Tuhan kamu tadi, rabbika fahaddis, lalu kau cerita. Maknanya setelah Allah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna, apabila dia dapati engkau dulu tercari-cari, dia bagi kau petunjuk. Dia dapati engkau ini adalah orang yang perlu, yang tak ada keluarga, dia bagi keluarga. Dia bagi cukup, ailan dia tak cukup, dia maksudnya miskin, Allah bagi cukup. Disebabkan nikmat tadi, fahaddis, ceritakan apa? Ceritakan agama ini kepada manusia. Yang tu juga ayat kita yang terakhir lah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Okey. Itu salah satu makna lah daripada makna-makna yang kita cerita sebelum ni. So, hari ni kita nak masuk surah yang baru, nama dia surah, lepas surah Wadduha, surah apa tuan-tuan? Surah Alam Nashrah. Masya-Allah. Anda, saya pun tak, kalau tak tengok ni tak tahu dah. Tahu. Lepas Wadduha surah Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadra. Okey, jadi hari ni kita nak start lah surah yang dipanggil surah Asy-Syarah. Asy-Syarah ataupun nama lain dia Insyirah, ataupun orang panggil tiga lah, Asy-Syarah, Insyirah ataupun Alam Nashrah. Ketiga lah, tiga nama yang popular untuk surah ini. Okey. Jadi kita nak kenal dulu surah Asy-Syarah ni dulu. Jadi dia adalah surah yang ke-94 di dalam Al-Quran. Al-Quran ada 104 boleh. Surah Asy-Syarah adalah yang ke-94. Jadi dah belakang dah ni. Lagi 10 habis kan. Jadi Asy-Syarah ni 10 yang ke belakang lah. Di 104 boleh. Dia dah 94 6 20 ke belakang, bukan 10, 20. Okey, jadi dia adalah surah Makkiyah. Kita kena ingat tu apa dia? Surah ada dua, iaitu Makkiyah dengan Madaniyah. Madaniyah, surah Makkiyah, surah Madaniyah. Makkiyah maknanya dia turun sebelum Nabi berhijrah. Dia turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu kita namakan surah Makkiyah. So surah Insyirah ini turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan yang seterusnya ayatnya ada, dia turun selepas surah Al-Duha. Dia turun tu walaupun kedudukan dalam mushaf dia selepas Al-Duha, dan memang dia turun pun selepas surah Al-Duha. Okay. Jadi ada berapa ayat? Ada 8 ayat. Ada 29 perkataan dalam surah Insyirah ni, atau surah Asy-Syarah. Ada 29 perkataan dan 103 huruf. Jadi kalau ikut turutan surah ini turun, kalau dalam daripada turun, surah pertama turun ayat pertama Iqra kan, turun kan. Kalau surah yang lengkap turun ni, surah Asy-Syarah turun yang ke-12, ke-12 turun kepada Nabi SAW. Okey. Jadi selain daripada tu kita dah kenal surah, apa lagi yang kita nak tahu pasal surah biasanya adalah sababun nuzul. Nama dia sababun nuzul. Sebab surah itu diturunkan. Apa sebab surah itu diturunkan? Kenapa Allah turunkan surah itu? Bila dia turunkan surah itu? Jadi bukan sebab semua sababun nuzul ada riwayat, tak. Ada yang ada yang tak ada. Kalau sahabat riwayat tu adalah, kalau tak riwayat tak ada. Jadi saya jumpa sababun nuzul untuk surah Asy-Syarah ni ada, tapi hadis ini dhaif. Dhaif. Bila kita kata hadis dhaif ni tuan-tuan, dhaif ni maksud dia kemungkinan bosan Nabi tak beritahu. Itu maksud dia. Kemungkinan bukan Nabi cakap. Itu maksud hadis dhaif.
80% ataupun 70 ke 80% bukan Nabi beritahu. Boleh jadi dia ada riwayat tu ada dalam kitab, tapi boleh jadi bukan Nabi. Sebab orang yang cek balik riwayat tu, tengok sanad ni tak boleh ni ada masalah ni. Orang yang dia rangkaian tu ada masalah. Jadi kita nak confirm ni Nabi beritahu, tak boleh. Itu nama hadis dhaif. Jadi adalah riwayat tu cuma tak apalah saya bagi tahulah, tapi hadis ni dhaif lah. Kita tak payah tanam lah. Kita tahu dah lah, tak payahlah kita tanam yang ni lah sebab tak. Iaitu riwayat dia adalah ketika mana orang Quraisy hina, ayyara dia panggil, dia hina orang muslimin, orang kafir. Apa sebab awal Islam, ayat ni pun yang ke-12 turun kan, maknanya Islam tu masih awal lagi. Jadi ketika awal Islam, siapa yang menganut Islam ni? Bangsawan ke? Gajah-gajah ke? Tak, orang miskin, orang miskin. Lalu orang-orang Quraisy yang ada status ni, orang yang besar dalam masyarakat, kutuklah orang Islam. Apalah ni, orang miskin yang ikut kau ni. Jadi lalu Allah SWT turunkan surah Asy-Syarah ataupun surah Insyirah ni, Alam Nashrah. Pada ayat itu ada inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Yusra, ada kesenangan. Jadi Nabi riwayat tu kata Nabi bagi tahu, tapi hadis ni dhaif. Nabi bagi tahu atakumul bishr, telah datang kepada kamu satu berita gembira. La yaghliba usran, la yaghliba usrun yusraini. Sesungguhnya sekali satu susah tidak boleh mengalahkan dua senang. Sekali susah tak boleh mengalahkan dua senang. Tapi yang ni sebenarnya bukan Nabi bagi tahu ni. Ini adalah asar sahabat yang sebut, bukan Nabi. Jadi riwayat tu ada masalah kat situ lah sikit. Kenapa satu susah, kenapa dua senang, nanti kita tengok balik kenapa. Okey. Kan dua kali kan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dua kali kan. Alright. Okey, jadi kita nak mulakan surah ni. Macam biasa kita akan tengok kaitan surah ni dengan surah sebelum dia. Macam mana kita cerita kalau kita nak tahu surah tu, dia panggil ilmu ni, dia panggil nizamul Quran. Nizamul Quran maknanya Quran ni kalau kita baca tuan-tuan, kita rasa macam tak tersusun. Ada tak rasa macam tu? Kalau kita rajin baca lah, kita baca makna tu, kita rasa macam tak tersusun ni Quran ni. Kau jap depan, kau jap belakang, kan? Kau jap pulang balik, kan? Dia macam Quran ni macam berterabur. Untuk pandangan mata orang biasa, orang yang baca secara dasar ni akan tak nampak benda ni, tak faham. Dia baca ni lah, baca terjemahan Imam. Baca terjemahan pun kita akan rasa cerita tu macam tak tersusunnya. Ada tak rasa macam tu? Kita akan rasa macam tu kalau kita baca lah. Kalau kita baca kan Quran ni, kita bukan sekadar baca, kita juga kena memahami makna dia kan. Kita tahu apa cerita ni. Tapi untuk pandangan biasa Quran ni macam tak tersusun. Tetapi orang-orang yang mengkaji Al-Quran ni, dia akan perasan ada kaitan yang sangat. Kenapa surah ni lepas ni, kenapa surah ni lepas ni, apa kaitan dia? Satu surah tu sebenarnya dia repeat balik. Macam kita cerita dulu kan, Al-Fatihah tu 2 kali Alhamdulillah, itu puji Tuhan, tengah-tengah untuk kita, last tu untuk kita kan. Okey, sebenarnya semua tu ada kaitan. Lepas tu surah apa? Ada kaitan tak dengan surah sebelum ni? Ada kaitan tak? Jadi kita nak tengok apa kaitan surah Asy-Syarah dengan surah sebelum daripada surah Asy-Syarah, iaitu surah Ad-Duha ataupun surah Ad-Duha. Okey, yang pertama sekali kita start dengan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Abdullah bin Mas'ud ini baca surah Duha dan surah Asy-Syarah ni dibaca dalam solat dia, Wadduha wal laili idza saja. Dan dia sambung wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terus baca Alam Nashrah laka sadrak tanpa bismillah. Dia tak baca bismillah pun. Abdullah bin Mas'ud ni bukan cerita bismillah tak bismillah, tak. Cerita dia adalah nak bagi tahu kaitan dia tu sangat dekat. Maksud ni macam satu surah bagi Abdullah bin Mas'ud. Seolah-olah bagi Abdullah bin Mas'ud surah Wadduha dan surah Asy-Syarah macam satu surah. Dia nak bagi tahu kaitan itu sangat nampak. Kalau orang yang faham ayat Quran tu, dia akan nampak, oh ni sangat, ni macam ayat cerita tadi, ni macam sambung balik cerita ni, kan? Nampak
Okey, itu adalah riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Okey, yang keduanya, Ibnu okey, kaitan yang kedua adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi dan juga sahabat Nabi. Dia kata apa? Dalam surah Wadduha, ada tak ayat tu, alam yajid kayatiman fa'awa? Dalam surah Alam Nashrah sama tak? Alam yajid, yang tu Alam Nashrah, kan? Bagi Ibnu Abbas dia adalah ma'tuf, maknanya dia panggil ayat ni macam ayat ni balik-balik cerita ayat tadi. Walaupun surah berbeza ni, tapi macam ulang balik yang tadi tu. Maksud dia sama. Alam yajidka, tidakkah dia dapati engkau? Alam nashrah laka, tidakkah kami buka, lapangkan untuk engkau? Sama kan? Tidakkah dia dapati engkau, dengan tidakkah kami bukakan untuk engkau, kami lapangkan untuk engkau. Macam ayat ni ada kaitan. Alam nashrah laka. Okey, yang seterusnya kita nak tengok surah Asy-Syarah adalah salah satu surah macam surah Ad-Duha yang fokus ayat tu memang bercakap dengan Allah Ta'ala, bercakap dengan Nabi. Ayat tu cerita dia macam Allah Ta'ala cakap dengan Nabi dia. Dia macam kita ni macam tengok je Allah Ta'ala tengah cakap dengan Nabi dia. Kan ya? Tidakkah dia dapati engkau? Tidakkah kami bukakan untuk engkau? Kan? Ayat tu bunyinya macam Allah Ta'ala. Jadi surah selain daripada surah Wadduha dan juga surah Alam Nashrah ni, surah yang audience dia hanya Nabi, ada lagi surah Al-Kautsar, kan, inna a'tainaka Al-Kautsar, kan, sesungguhnya kami bagi engkau Al-Kautsar. Dan juga surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan, dan engkau akan melihat ra'aitan nas fi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia akan masuk ke dalam agama Allah ini secara berpusu-pusu ramai. Jadi macam Allah Ta'ala bercakap direct dengan Nabi dia. Okey, yang tu tentang surah ni lah, surah Alam Nasrah ni salah satu daripada 4 surah yang macam Allah Ta'ala cakap dengan Nabi dia. Okey, seterusnya kaitan surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syarah. Hujung surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu manakala kerana nikmat Tuhanmu maka berceritalah. Cerita tentang apa? Agama. Maksudnya berdakwahlah. Disebabkan nikmat yang Allah bagi tadi tu, dakwahlah Nabi. Dakwah ni fahaddits tu maksud dia cerita. Maknanya Nabi kena jumpa manusia cerita. So dia ada dua bondo. Manusia ni satu dia kena bekerja dalam masa yang sama. Surah Asy-Syarah pula hujung dia fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hujung surah Ad-Duha suruh berdakwah. Hujung surah Asy-Syarah dia suruh Nabi berdiri malam-malam, berdiri minta dengan Allah. Jadi ada dua dua keadaan di situ. Cakap dengan manusia buat, lepas itu dah sudah solat, berdiri jumpa Allah Ta'ala. Dua bondo yang kadang-kadang kita ni sebagai manusia selalu kita akan lebih satu dompet dan kita akan hilang satu dompet. Itu biasa, kan? Kalau kita ni orang ni kuat persatuan, kan, contoh kita ni ahli persatuan, mesti kadang-kadang tu keluarga dia tak makan pun, dia sibuk bagi. Mana bantuan banjir ni, kita bagi. Keluarga dia kadang-kadang tertinggal. Itu manusia ekstrim, dia kadang-kadang lebih. Kalau dia ni jaga keluarga dia, dia tak peduli dah banjir kau terbalik kau rumah kau. Jadi di sini ada dua dimensi yang perlu dipenuhi oleh Nabi SAW, iaitu dakwah dan juga dia sendiri kena bangkit berdiri salat kepada Allah Azza wa Jalla. Okey.
Seterusnya, apa lagi kita tengok sikit lagi. Dalam surah Wadduha, ada ayat walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan benar-benar yang kemudian itu lagi baik untuk engkau daripada yang mula-mula. Dekat situ dia bagi tahu kemudian sok baik untuk engkau. Kemudian sok lagi best. Allah Taala bagi tahu. Dalam surah Asy-Syarah pula Allah Taala bagi tahu inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada senang. Okey. Jadi baik dan senang bukan benda yang sama. Maksudnya ada benda yang baik untuk kita tapi dia tak senang, kan? Benda tu baik untuk kau tapi dia tak senang. Tapi dalam hal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia baik untuk Nabi dan nanti dia senang juga. Okey. Itu kaitan yang seterusnya. Okey, yang seterusnya dalam surah Wadduha ada wa wajadaka dhallan fahada. Dia dapati engkau dhallan. Dhallan maksudnya tercari-cari, kan? Orang ni manusia ni tuan-tuan, dia ada, tapi kita hari ni hidup dalam masyarakat yang begitu materialistik. Kadang-kadang kita ni fikir apa? Ada orang tu fikir untuk diri dia, kan? Apa dia boleh dapat? Dia datang suruh apa dia dapat? Makan. Okey, dia tak, kan? Dia hanya fikir apa yang dia dapat. Kalau tinggi sikit, apa yang keluarga saya boleh dapat? Dia akan fikir pasal keluarga dia. Tetapi ada manusia ni, dia berfikir tinggi daripada tu. Tambah-tambah sebelum zaman moden dulu, kan, sebelum 1700 dulu, manusia itu sentiasa fikirnya tinggi. Apa? Dia bukan sekadar fikir yang hidup sekarang ni, apa yang boleh dapat sekarang ni. Tak, dia akan fikir esok kalau mati macam mana. Jadi Nabi SAW salah seorang yang berfikir benda ni. Sebab tu dia pergi ke gua Hira. Dan Allah Ta'ala beritahu wa wajadaka dhallan, dan dia dapati engkau dahulunya tercari-cari agama. Dhallan fahada, lalu dia bagi engkau petunjuk. Lalu dalam surah Alam Nashrah Allah beritahu alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami dah lapangkan dada engkau? Iaitu kami dah bagi tahu, kami dah sampaikan agama yang sebenarnya kepada engkau. Okey. Yang terakhir dalam surah Wadduha Allah sebut wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti dia akan bagi kepada engkau, nanti Tuhan kau akan bagi kepada engkau wahai Muhammad fatarda, dan kau pasti suka, kau akan suka. Dalam surah Asy-Syarah seolah-olah bagi tahu balik apa benda yang Allah Taala bagi dia. Apa dia? Wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat kepada engkau peringatan, sebutan, dan kami angkat kepada engkau sebutan, iaitu adalah nanti kita syarahkan balik, iaitu Nabi SAW ini sentiasalah digandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bila kita nak syahadah, kita akan sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tak lengkap iman kita, atau tak masuk kita ni Islam kalau hanya dengan la ilaha illallah. Tak lengkap, tak boleh. Bahkan kita masih lagi kafir. Kita mesti terima juga iaitu Muhammadan Rasulullah. Itu maksud dia wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat untuk engkau wahai Muhammad zikra, sebutan. Apa lagi yang kita buat? Semuanya disebabkan kita kena sebut nama Nabi. Kalau tak sebut nama Nabi, tak sah. Apa dia? Azan. Kan? Azan mesti ada asyhadu an la ilaha illallah, lepas itu yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, boleh. Azan, lepas itu baca tasyahud, tahiyat akhir, kan, kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, kan? Kita ucap at-tahiyyat tu, kita maknanya kita salam hormat, at-tahiyyatul mubarakah, yang diberkati, salawatut thayyibatun lillah, kepada Allah. Lepas tu assalamu alayka ayyuhan nabi, salam kata engkau wahai Nabi. Jadi Nabi itu sentiasa disebut, dan ia sangat berkait rapat dengan agama kita. Itu maksud wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na laka dzikra. Okey.
Jadi tuan-tuan, saya lupa lah masuk berapa tu Isyak. Masuk tak? Sekarang berapa? Weh, masuk ni. Okey lah. Ni kita nak start kot. Baru nak start ni lama gini. Alam nasyrah laka sadrak tu ya dah lama. Saya buka lah kot. Saya rasa kita berhenti dulu untuk ni. Esok insyaAllah bulan depan punya kuliah kita start masuk alam nasyrah laka sadrak. Yang ni kita tak payah masuk dulu. Kita berhenti dulu setakat ini. Jadi kita nak ingat balik kaitan dia. Sebab tu di kalangan ulama' bagi tahu kaitan surah Wadduha dengan surah Alam Nashrah ini, dia orang sebut apa? Ulama bagi tahu apa? Azharu minasyams. Dia bagi tahu kaitan surah Wadduha dengan surah Alam Nashrah ni, kait dia punya jelas tu lebih jelas daripada matahari dia gitu. Maksudnya sangat berkait rapat. Dan ini benda tu kita akan nampak esok apabila kita start baca ayat-ayat yang ada dalam surah Alam Nashrah atau Sadrak. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tak? Ada kan? Ada memang. Tak, ini yang saya khabar tadi tu, apabila kita nak terima mula-mula Islam tu, Islam yang mula-mula kita nak terima tu, kita tak diterima masuk Islam, melainkan kita mesti terima juga Muhammad Rasulullah. Kalau hanya Allah Ta'ala sahaja, mungkin orang Yahudi juga sebahagian daripada agama kita, kan? Sama lah, dia juga terima Allah. Dia terima, boleh terima. Quraisy juga boleh jadi yang lawan dengan Nabi dulu. Quraisy tu kalau hanya nak masuk Islam sebut la ilaha illallah, saya ingat dia orang pun dah masuk Islam dah. Apa yang menghalang dia daripada masuk Islam? Muhammad tu lah. Muhammad ni siapa Muhammad ni? Siapa nak tanya siapa? Saya orang besar sini, kan? Takkan nak terima budak-budak ni, nak ikut dia. Itulah yang menghalang orang-orang Quraisy juga daripada masuk menerima agama Allah SWT. Dia orang ni, kalau kita baru nak baca bismillah, dia orang bismillahirrahmanirrahim. Dia orang dah lama dah sebut demi Tuhan Kaabah. Dia orang sebut Allah ni dah lama dah. Bismikallahumma. Biasa dalam perjanjian dia orang, dia akan tulis bismikallahumma dengan namamu ya Allah. Orang Quraisy dah lama dah sebut nama Allah. Yang menghalang dia daripada terima Islam adalah Muhammad Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikra. Itu aja. Tak ada agak tuan-tuan. Saya tak sebut. Ada tu. Ingat-ingat dia. Boleh. Jadi ada orang yang ada orang dia orang kawin 10 tahun. Jadi siap-siap lagi ini jadi tidak juga. Jadi apakah tidak akan lagi dia juga? Okey. Jadi soalan tu tadi adalah 10 tahun nikah, hari-hari minta nak cerai. Kan dia atas manusia lah sebenarnya kan. Itu tak bisa cerai lah. Yalah. Jadi sekali bab itu dia minta benar. Yang mana yang minta ni perempuan lah. Perempuan. Sebab dia tak benar, dia nak salahkan lelaki lagi orang tu. Dia tidak benar jadi dan apa tidak akan harus dia nak buat. Okey. Tuan-tuan, jadi dia hari-hari minta cerai sebab tak ada zuriat lah. Khabar cerita ni tadi kan, dia tak ada zuriat. Jadi apa yang sepatutnya sebagai satu pasangan berkahwin, pertama sekali kita nak tahu kahwin adalah tuntutan syarak lah, tuntutan syarak. Tetapi mengekalkan perkahwinan mestilah dikekalkan di atas dasar mawaddatan warahmah. Maknanya kita belas, kita sayang dan kita kesian. Kita macam mana mawaddah ni ada sayang lah, dia sayang kepada perasaan kepada jantina yang berbeza. Mawaddah rahmah ni dia sayang, maksudnya dia tak nak orang tu jatuh yang tu. Kalau dia dah tak boleh nak kekal perasaan tu, ada kebencian yang tak boleh nak ditangguh. Kalau sikit-sikit tak payahlah, kan tak masuk pinggan marah kan. Janganlah dia nak minta cerai bondo-bondo yang remeh kan. Bondo-bondo tu kalau tak kahwin pun memang kita nak marah ya kan. Adik kita tak masuk pinggan kita nak marah kan. Tapi pun ini memang dah tak boleh nak tak boleh nak tengok tu kadang-kadang tak boleh lah. Jadi apa yang agama bagi kita ni, agama kita bukan macam Kristian tuan-tuan kan. Agama Kristian
dia tu bila once dia kahwin, sekali kahwin, till death, till death, macam tu lah, sehingga matilah baru dia orang apart, baru dia orang putus kan? Tak, agama Islam. So kalau dia cerai juga dianggap satu dosa lah, satu dosa bagi dia orang. Sedangkan agama kita bercerai berdosa ke tuan-tuan? Tak. Walaupun ada hadis pasal Allah murka tu, tapi talak, bercerai adalah suatu keizinan yang diberi di dalam syarak. Okey. Yang keduanya, cerai ni, nak bercerai, nak berpisah suami isteri ni, dia bukan ada pada lelaki saja kan? Kan nak tunggu lelaki, kau sobut talak, kau sobut, nak tunggu dia juga kan? Kalau dia tak nak sobut, perempuan boleh buat sesuatu tak? Boleh. Ada dua lagi peruntukan untuk perempuan, apa dia? Fasakh dan juga khulu'. Fasakh dan juga khulu'. Cuma dalam kes ni fasakh tu susah sikit lah. Fasakh ni dia kena buktikan suami dia ni tak bertanggungjawab, tak bayar nafkah, banyak benda lah, curang ke apa ke, baru dia boleh tuntut fasakh. Kalau selain daripada tu, dia kena satu lagi, iaitu khulu'. Bayar balik mas kahwin lelaki hari tu. Berapa hari tu? 10,000 kan. Perempuan nak mahal kan, esok kau nak tabui balik, kau tahulah kan, 10,000 lah. Bayar balik 10,000 dan nikah, mahkamah akan pisahkan dia orang. Jadi jangan nak tunggu lelaki. Kalau awak dah tak boleh nak hidup sangat, kau mintalah kan. Janganlah hidup tu, hidup ni banyak bondo nak buat tuan-tuan. Bukan nak menahan perasaan kan, menahan perasaan. Ya Allah, hati aku sedih bila balik rumah kan. Tak payah kan. Tak payah. Kalau tak boleh, sudah kan, hidup dengan orang lain. Dan hidup kita ni yang lebih utamanya adalah produktif kan. Kita boleh buat sesuatu dengan hidup kita kan. Bukan kita nak menahan derita macam drama TV3 kan. So tak boleh pisah. Tapi jangan harap lelaki, kalau lelaki tak nak, dia lah buat keputusan. Tapi kalau saya ingat, tapi kalau perempuan tu rasa sebab lelaki tu dia tak boleh, bolehlah, mintalah dua benda tu. Sebab ada khulu' lah, saya ingat. Sebab lelaki tu macam tak ada masalah bunyi tu kan. Dia macam tak ada masalah ona kan. Dia hanya sebab tak dapat zuriat. Jadi bayar je lah khulu' tebus talak tadi kan. Dan pisah. Kalau lelaki tak nak, talak. Dan doreh ada sikit nak nikah. Kalau tidak, so kena tunggu 3 kali suci lah, lama kan. Allah ta'ala alam. Okey. Nak suruh azan lah. 7.36 7.36 apa boleh azan, tak ada masalah. Azan ni tuan-tuan, azan ni dia selain daripada masuk waktu syiar, masuk waktu dia adalah salah satu dia ajak orang datang solat. Kita nak solat sunat untuk azan, tapi setakat lebih 10 minit boleh azan. Azan tak ada masalah. Janganlah lebih sampai sejam kan. Apa pukul 9.30 pun nak azan dengar, itu janganlah. Tapi setakat 5 minit 10 minit azan, tak ada masalah. Dia selain daripada syiar masuk waktu, dia juga adalah ajak orang datang solat. Allah ta'ala alam. Saya ingat tutup lagu kan. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azan betul kita nak terus solat.